Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saya ingin berkongsi kepada anda satu produk yang sangat baik. Produk yang dicari oleh ramai orang, terutamanya kepada mereka yang sedang mengalami apapun jenis penyakit. Contohnya kencing manis, gout, darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan bahagian perut, penyakit melibatkan kulit, penglihatan dan sebagainya. Anda boleh PM saya untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk transfer factor ini. Produk For Life ini sangat bagus, sangat baik untuk meningkatkan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bila imun badan kita bijaksana, ini boleh melawan, cegah pelbagai penyakit. Saudara-saudara, sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Tuan-tuan dan puan, kita dikejutkan dengan satu berita tergempar, di mana Agong berkenan terima menghadap Anwar. Wow, bila saja dengar berita ini, wah, mestilah kita terkejut. Pertama, apa sebab Anwar menghadap Agong? Adakah sebab kalau macam saya, bila Anwar menghadap Agong, macam waktu pilihan raya umum ke-15 yang lepas, mesti kita akan berfikir bahawa ada perkara yang sangat-sangat penting. Adakah ada keputusan terbesar bakal berlaku? Wow, mungkin di samping dua menteri di dalam kabinet hari ini yang letak jawatan, Nik Nazmi dan Rafizi Ramli, manakala Tengku Zafrul pula yang akan tamat kontraknya di dalam platform Menteri MITI, mungkinkah perkara ini di mana Agong berkenan terima menghadap Anwar ada melibatkan berkaitan dengan kabinet baru Anwar Ibrahim? Ataupun adakah janganlah, takkanlah pula pembubaran parlimen pula kan, tuan-tuan dan puan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artikel ini pada 22 Jun. Artikel daripada biharian.com. Pertemuan itu berlangsung selama kira-kira 2 jam di Istana Bukit Tunku di sini. Pada pertemuan itu, ini yang kita nantikan. Pada pertemuan itu, Perdana Menteri turut mempersembahkan perkembangan serta pelbagai isu semasa. Menurut hantaran di FB, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Jadi saudara-saudara, kalaulah pertemuan ini melibatkan pilihan raya umum ke-16, melibatkan penarikan sokongan ahli parlimen terhadap Anwar Ibrahim, melibatkan pembubaran kabinet. Adakah dengan ini kerajaan yang ada hari ini, kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan, mungkin akan bubar, mungkin tidak lagi bertahan. Tapi pada akhirnya kita berdoa kesejahteraan, terutamanya kestabilan politik, kesejahteraan, keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini, adakah anda mempunyai pandangan? Silakan komen di bawah. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kalah pemilihan timbalan Presiden PKR, setelah gagal mempertahankan jawatan nombor 2 PKR, setelah meletak jawatan di dalam Kementerian Ekonomi, apakah langkah seterusnya Rafizi? Adakah beliau juga akan keluar daripada parti PKR? Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini Rafizi mengeluarkan kenyataan. Kenyataan yang sangat besar bagi saya. Apa guna kekal dalam kabinet jika hilang kebebasan bersuara? Akhirnya Rafizi telah bersuara sekali lagi, kejutan untuk seluruh kabinet dan kepimpinan kerajaan. Sebelum kita teruskan, di sini saya kongsikan kepada anda satu produk yang sangat baik. Ini adalah produk transfer factor daripada For Life Research Malaysia. Produk transfer factor advance. Produk ini sangat baik, sangat bagus. Tidak kira badan anda sihat, terutamanya kepada yang mengalami apa juga jenis penyakit, contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung,
penyakit melibatkan buah pinggang, penyakit melibatkan bahagian perut, penyakit melibatkan penglihatan, kulit, dan macam-macam lagi. Semua ini karena semua penyakit ini timbul karena sistem imun badan yang lemah. Jadi, apa fungsi sebenar transfer factor? Adalah untuk mendidik, untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437%. Dengan kekuatan ini, banyak jenis penyakit yang boleh dicegah, yang boleh dilawan. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh hubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, Rafizi dengan kenyataan paling padu ini berkata, tidak sebab untuk dia terus kekal dalam kabinet sekiranya jawatannya itu mengorbankan hak untuk dia bersuara. Bercakap dalam episode pertama, audio siar terbarunya yang berhenti Menteri malam tadi, Rafizi berkata, dia hanya akan menjadi seorang menteri tempang sekiranya memilih untuk kekal dalam kerajaan selepas tewas kepada anak Perdana Menteri Nurul Izzah dalam pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR. Saya tak mahu berada dalam kabinet jika itu bermakna pandangan saya disekat atau saya tidak dibenarkan untuk berbeza pandangan. Saya tak mahu berada dalam situasi saya diminta supaya jangan merajuk, buat kerja sahaja untuk parti. Walaupun usaha saya memberi nilai tambah kepada PKR, saya tetap tidak diberi ruang untuk bersuara secara berbeza. Dia menekankan bahwa penyertaan Nurul Izzah dalam pemilihan parti jelas mendapat restu Anwar sebagai Presiden PKR dan memberi isyarat bahwa tokoh terbabit tidak lagi meletakkan keyakinan terhadap kepimpinannya sebagai timbalan Presiden Parti serta Menteri Ekonomi. Tambah anak kelahiran Terengganu itu terus memegang jawatan menteri selepas kalah dalam pemilihan. Hanya akan menjejaskan Kementerian Ekonomi karena penjawat awam akan melihatnya kehilangan legitimasi sekaligus menjejaskan keberkesanan dasar dan program kementerian. Jadi dengan ini saudara-saudara, dengan apa yang Rafizi lakukan, adakah kali ini benar-benar ada dua pilihan lah, sama ada Rafizi yang akan keluar daripada PKR ataupun Anwar sebagai presiden yang akan memecat Rafizi. Jadi kalau Rafizi keluar PKR, adakah beliau akan menyertai parti daripada pembangkang Perikatan Nasional Bersatu PAS? Nah, semuanya ini menjadi persoalan. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada semua yang menonton video hari ini, tidak kira daripada Sabah, daripada Sarawak khususnya, dan juga daripada Semenanjung, kita telah diberi kejutan. Satu berita tergempar, yang pasti satu pemergian yang mengejutkan ramai, terutamanya kepada kepimpinan politik di seluruh Malaysia, terutamanya kepada rakyat di negeri Sarawak dan seluruhan Borneo khususnya dan seluruh Malaysia. Pemergian yang pasti menggemparkan. Isteri Abang Johari meninggal dunia. Jumaani meninggal dunia pada jam 3.34 pagi di Pusat Rawatan Pakar Norma, Kuching pagi ini. Artikel pada 23 Jun 2025. Kita berdoa supaya seluruh keluarga besar Premier Sarawak Abang Johari, seluruh negeri Sarawak diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan kabar duka cita ini. Isteri kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Openg, Puan Sri Jumaani Tuanku Bujang, meninggal dunia awal pagi ini. Menurut Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Datuk Fazruddin Abdul Rahman, arwah menghembuskan nafas terakhir pada jam 3.34 pagi di Pusat Rawatan Pakar Norma di sini. Dengan penuh rasa duka cita, saya ingin memaklumkan bahawa Puan Sri Datuk Amar Hajah
Jumaani, Tuanku Haji Bujang telah kembali ke Ramatullah pada jam 3.34 pagi, 23 Jun 2025 bersamaan 26 Zulhijjah 1446 Hijriah. Seluruh warga pentadbiran negeri menzahirkan rasa duka cita yang amat mendalam atas pemergian beliau. Katanya menerusi kenyataan di laman media sosial. Jumaani, 76 tahun, merupakan anak kepada yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang kedua, Tuanku Bujang, Tuanku Otman, berkawin dengan Abang Johari pada 26 Februari 1977. Mereka dikurniakan dua anak, Datu Abdillah Izarim dan Dayang Nurjihan. Upacara penghormatan terakhir akan berlangsung jam 10 pagi sehingga 12.30 hari di Masjid Jamek, Petrajaya, sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Petrajaya. Ucapan takziah dan doa turut mengalir daripada pelbagai pihak, termasuk pemimpin negeri dan persekutuan yang menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini adalah satu pemergian bukan saja mengejutkan negeri Sarawak, tetapi seluruh Malaysia khususnya, dan kepimpinan-kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Salam takziah, semoga dikuatkan.